Korang nak belajar pasal videografi, nak belajar juga pasal fotografi, tengok dulu video ni. Kalau orang tak ambil pun, I don't care. You say no, I say that. As long as saya letakkan step saya dah buat yang terbaik. Saya dah berjuang sebaik mungkin. Assalamualaikum, saya Nano. Saya daripada OSES Studio sebagai Creative Director untuk OSES Studio. So, kita direct terus pergi kepada soalan, macam mana nak belajar videografi, macam mana nak belajar fotografi. Saya boleh bahagikan kepada 3 cara lah. Okay, cara yang pertama adalah free, korang tak perlu bayar pun. Cumanya dia ambil masa lah, ambil masa kita maybe setahun ke 2 tahun atau maybe lebih daripada tu. Apa bendanya? Caranya adalah tengok je konten-konten free dekat YouTube. Okay, cara ni buatkan kita tahu, tapi kita tak tahu menyeluruh. Kita tahu secebis ataupun pieces demi pieces lah, sebahagian je kita tahu. Kalau kita setiap hari kita spend dalam 2 jam satu hari and kita explore YouTube ni macam-macam cara belajar fotografi ataupun videografi, trik, dia macam puzzle tau. Lama kelamaan korang akan penuhkan puzzle-puzzle tu. Maybe ambil masa sebulan ataupun lebih lah. Sebagai contoh yang selalu buat video yang travel ataupun video produk, kita ada Peter McKinnon, Casey Neistat, semua ni international punya level lah. Untuk orang Malaysia ni, kita boleh juga belajar dengan sebagai contoh berani buat kan. Tapi kalau gambar, kita boleh follow page orang yang selalu buat wedding, yang selalu pergi travel. So gambar-gambar diorang ni selalunya lawa lah. Kalau selalunya diorang akan ada preset sendiri, and diorang selalu buat tutorial dekat diorang punya page, dekat IG, kat YouTube pun ramai sebenarnya. Cuma korang kena explore sendiri and ambil masa. Okay, yang kedua adalah dengan cara kita masuk kelas berbayar. Okay, kelas berbayar ni, apa kelebihan dia? Kelebihan dia, semua yang kita nak belajar, sebagai contoh fotografi, kita nak belajar shooting, kita nak belajar planning, composition, framing, semua bagai tu, semuanya dah tersusun rapi. So, instructor ataupun coach ataupun kita kata apa, cikgu lah yang akan ajar nanti, dia akan susun semua. Dia ikut dia punya syllabus yang berdasarkan pengalaman dia yang bertahun-tahun lamanya. So korang pergi kelas, bayar sikit je, and korang dapatlah tahu macam mana dia punya workflow. Dalam bertahun-tahun dia nak dapat sistem tu, korang dapat dengan harga yang tu je. Harga maybe dalam 200 macam tu lah. Kena check lah. Sebagai contoh macam kita ada Saiful Nang Academy, kita boleh juga follow siapa nama ni, Firdaus Zulfa, and macam-macam lagi lah. Ramai sebenarnya, korang kena explore lagi lah. So benda ni kalau korang masuk, dia akan jimat masa korang, and dalam masa sama korang pun akan ada network. Maksudnya korang boleh tanyalah kalau ada apa-apa yang korang tak tahu. Korang boleh rujuk dengan korang punya cikgu korang. And yang paling best, korang ada member-member lah, ataupun korang ada kawan yang korang boleh join fieldwork join buat kerja sama-sama, ataupun korang lepak-lepak dengan dorang. Itu yang best dia. Okey, yang ketiga ni dia perlukan masa, tenaga and juga duit. Tapi dalam masa yang sama, yang cara ketiga ni kita boleh kata lagi cepatlah kita belajar. Macam saya sendiri pun guna cara ketiga ni. Caranya adalah dengan kita follow otai-otai yang dah ada dekat dalam industri. Diorang ni memang dah ada complete set dengan studio, dengan lighting apa semua, memang complete habis. And kita belajar dengan diorang ni. Kita belajar tu bukannya kita belajar teori semata-mata, kita belajar praktikal terus. Dah lah dia bagi ilmu-ilmu free kat kita. Bila kita guna cara yang ketiga ni, kita sebenarnya akan lebih nampak. Kita tengok macam mana cara dia planning, macam mana cara dia set up, macam mana cara dia tengok the art of seeing tu macam mana. And dari situ korang boleh belajar slow-slow lah. So apa yang kita perlu buat, ini adab lah dalam belajar videografi ataupun fotografi ni. Kalau ada soalan, korang janganlah terus tanya dia tengah bekerja waktu tu. Maybe korang boleh ada satu notebook, lepas tu korang tengok, okay, apa benda dia buat ni. Okay, korang tulis. Okay, lepas tu dah habis semua event, korang pun tanyalah dia satu persatu. Okay, dari segi equipment, kalau kita tengok fotografi, dia taklah
equipment dia sebanyak videografi. Fotografi ni dia lebih kepada kamera, lens, maybe kalau lighting tu dia akan guna natural light, ataupun kalau yang pro untuk professional dia akan guna studio light and tripod lah selalunya. Okey, tapi kalau kita masuk videografi ni dia perlukan macam-macam jenis barang lah. Dia kena ada mic lah, dia kena ada audio recorder, dia nak kena ada stabilizer. Barang-barang dia tu agak banyak. Tapi kalau kita beli yang kamera yang high end, selalunya dia dah ada built-in stabilizer. Mic ada macam-macam jenis, bergantung dengan keperluan korang. Kalau korang tengok dekat YouTube kan, ada macam-macam jenis niche ataupun bidang. Bidang-bidang yang famous selalunya adalah bidang-bidang marketing. Bidang promote barang kan. Kita ada commercial. Yang paling famous kalau korang nak berkecimpung dalam fotografi and videografi, yang paling evergreen adalah wedding lah. Wedding sebab apa? Sebab semua orang nak kahwin and semua orang nak ada gambar yang cantik and kenangan dorang yang nak diabadikan. Okay, saya rasa itu saja untuk perkongsian kali ni. Kita sebenarnya bercakap ni agak baku. So lepas ni kita akan buat santai-santai je. Itu saja daripada Nano. Jumpa lagi. Bye.